Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita pada malam ini dapat dipertemukan pada malam yang mulia, iaitulah dua peristiwa besar yang berlaku pada malam yang dimaksudkan pada tarikh inilah, iaitu 17 Ramadan. Di mana 17 Ramadan, antara perkara besar yang berlaku iaitulah penurunan Al-Quran ataupun kita sebut dengan nuzul Quran. Yang keduanya iaitu dengan Badar Kubra, iaitu dengan peperangan, antara peperangan yang terbesar dalam umat Islam buat yang kali yang pertama, iaitu namanya Perang Badar. Baik, sebelum tu rakaman ataupun siaran live kuliah kita pada malam ini atas anjuran dua pihak, iaitu yang pertama anjuran daripada daripada Pusat Perhubungan Alumni UNIMAP, Universiti Malaysia Police. Yang keduanya daripada Pusat Tahfiz Ad-Diniyah di Selayang. Jadi kita khususkan kuliah pengajian kita pada malam ini dengan tajuk Nuzul Quran dan juga Badar Kubra. Baik. Jadi atas permintaan daripada Pusat Perhubungan Alumni UNIMAP ni, untuk saya mukaddimahkan dengan perihal diri saya, perjalanan selepas graduasi sehinggalah ke sekarang ni lah kan. Jadi kita cerita ringkas lah, sebab tajuk kita yang sebenarnya Badar Kubra dengan Nuzul Quran tu bukan saya, tapi kita mukaddimah dulu, sebab itu permintaan mereka. Jadi saya alumni itu maksudnya bekas pelajar lah, bekas pelajar daripada Universiti Malaysia Police. Saya masuk dulu tu daripada KUKUM lagi, zaman KUKUM. Nama dia KUKUM, College Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia. Kemudian barulah masa dalam pengajian tu dia tukar nama kepada UNIMAP. Jadilah Universiti Malaysia Police sampai ke hari ni. Dan memang saya tak pernah sempat berada di kampus PAUH, kampus tetap tu. Jadi kami dulu kampus kami tu kira berselerak lah. Sebab tu kami dulu kata kampus UNIMAP ni satu Perlis. Negeri Perlis tu kampus kami lah tu. Sebab kelasnya tempat lain, asramanya tempat lain dan macam-macam lah. Jadi mula dengan diploma tahun 2006 sampai 2009. 2006 sampai 2009 di bawah pengajian diploma kejuruteraan meteorologi masa tu, di bawah PPK Bahan juga lah. Jadi kemudian habis tu saya melanjutkan pelajaran sebab masa tu malas lagi nak kerja. Jadi kita pun sambung lagi pelajaran di universiti yang sama, iaitu di UNIMAP juga. Sebabnya kalau belajar di universiti lain dia akan jadi 4 tahun, dia kena tambah setahun. Jadi malas nak mengaji lama-lama. Tapi kalau sambung tempat yang sama, dia jadi skip setahun, jadi 3 tahun. Jadi sambung lagi degree di UNIMAP, tapi ambil kos yang lain, tapi bawah fakulti yang sama lagi, bawah PPK yang sama, iaitu kejuruteraan bahan. Jadi ambil ijazah sarjana kejuruteraan, ijazah sarjana muda kejuruteraan bahan.
Dan tempoh 3 tahun. Jadi 2009 sampai 2012. Jadi seluruhnya 6 tahun. 6 tahun lah saya berada di Perlis mengaji bab ni lah, bab kejutaan ni. Lepas tu habis pengajian ni, kita bekerja balik ke Selangor, sebab asal tempat saya Selangor. Alhamdulillah, dalam tempoh tak sampai sebulan gitu dapat tempat pekerjaan. Lepas graduate tu lah kan, kita kerja sebagai project designer engineer. Masa tu kita mengendalikan tangki. Syarikat yang saya bekerja tu dia buat tangki aircon. Dia kalau aircon yang macam kat rumah kita tu kecil, ini kapasiti dia untuk satu bangunan yang besar macam shopping complex dan sebagainya. Jadi diperlukan satu tangki untuk nak simpan air sejuk apa sebagainya, itulah untuk dia nak ubah kepada wak. Jadi projek syarikat yang saya kerja tu dia buat bahagian tu. Jadi kita kena kendalikan projek bahagian tu lah masa tu. Jadi tak lama pun saya bekerja, lebih kurang setahun. Dalam tempoh setahun bekerja tu, kita jadi rasa kekosongan. Hidup ni rasa macam tak tahu ke mana pergi, arah tuju. Semayang tu pun kejap ada, kejap tak ada kan. Jadi cacah merbah lah. Akhirnya berniat memasang hati nak pergi mengaji ilmu agama. Jadi terjumpalah Pondok An-Nur yang dikelolai oleh Tuan Guru Siddiq Noh, ataupun orang kenal dengan Ustaz Siddiq Noh lah. Jadi jumpa poster dia dalam Facebook. Jadi saya kenal Ustaz Siddiq ni masa mengaji dekat Unimap lagi. Masa tu waktu malam tu ada seorang kawan, dia ajak saya pergi dengar ceramah. Masa tu kita bukan jenis geng dengar ceramah lagi waktu tu. Masa tu geng lara lagi. Tapi boleh sikit-sikit lah kan. Cumanya kawan tu ajak, jadi kita sebersalah lah, sebab kawan ni baik dengan kita. Dia belanja makan apa semua. Jadi bila dia ajak tu tak sampai hati nak tolak. Kalau ikut hati memang malas nak pergi. Dengar-dengar pula ceramah pula lagi malas nak pergi. Jadi sebab dia baik, rasa tutang budi, temankan dia lah. Dia kata kalau tak apalah, tak nak pergi pun teman aku, tak apa dah. Jadi atas dasar teman Pergilah di berdekatan dengan Martin masa tu kalau tak silap. Pergi dengar ceramah tu, yang sampaikan ceramah tu Ustaz Siddiq Noh. Jadi kita pun dengar. Masa tu first time saya kenal dia. Sebelum tu memang tak pernah kenal. Dulu kenal ni ustaz-ustaz TV je yang biasa masuk forum pendana, macam Ustaz Ismail Kamus yang dah baru pergi meninggalkan kita ni, Tuan Guru Harun Din kan. Yang tu yang biasa keluar surat khabar Tok Guru Ni Aziz masa tu. Yang tu dia lah kenal sikit-sikit gitu je lah kan. Jadi ustaz-ustaz ni kita tak kenal sangat. Masa tu tak kenal lagi Ustaz Siddiq Noh. Tapi dengarlah ceramah dia. Dengar tersentuh kat hati. Akhirnya bila dah time kerja tu, masa terniat hati nak mengaji agama ni, buka-buka dekat poster tu keluar gambar Ustaz Siddiq. Jadi bila keluar gambar Ustaz Siddiq, kita teringat ni lah ustaz yang aku dengar dulu masa kat Perlis. Jadi bila hati pun kita dah mula nak mengaji, kita pun tengok ustaz yang kita pernah kenal dulu kan. Sebab nak mengaji ni pun kena tengok kat guru. Takut-takut kita tersalah pilih guru Syiah ke guru Wahabi ke sebagainya. Jadi kita tengok-tengok, ni boleh diyakini lah ilmu dia. Kita pun pergi. Sekolah dia di Berwas, di Batu Hampa Berwas, tempat yang saya duduk sampai sekarang hari ni. Sekarang ni yang rakaman live ni berada di pondok Tok Guru Siddiq Noh sekarang ni, di Batu Hampa Berwas Perak. Alhamdulillah. Jadi itulah rentetan. Dan akhirnya saya mengajilah terus bersama dengan beliau sampai ke hari ini, dan berkhidmat dengan beliau, dilantik menjadi sebagai timbalan pembantu beliau, timbalan mudir Pondok An-Nur dan juga Mahat Tafiz Kiam. Sampailah ke hari ini bersama dengan beliau, dan masih lagi belajar dengan beliau sambil-sambil belah-belah malamnya keluar pergi mengajarlah, menjadi pendakwah di sekitar negeri Perak dan beberapa negeri-negeri di belah utara dan juga selatan. Alhamdulillah. Jadi itulah sikit sebanyak. Tak payah lebih-lebih sangat kan. Takut nanti tukar tajuk dia pula. Pada tajuk kita malam ni iaitu Nuzul Quran dan Badar Kubra. Itu pun saya tak pastilah sempat dan cerita dia tak. Sebab Badar Kubra tu cerita dia agak panjang juga. Kan. Jadi kita berlebih kurang tengok pada malam ni macam manalah. Baik, yang pertama kita pergi Nuzul Quran dulu. Nuzul ni dia ambil daripada perkataan nun zailam. Nazala tu maknanya turun. Nuzul tu maknanya turun.
Allah kata dalam Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Unzila tu nazala. Jadi bulan Ramadan itu diturunkan padanya akan Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan turun Quran? Maka ulama syarah dalam kitab-kitab sebutlah. Jadi ulama kata Quran ni dia kalamullah. Makna maksud kalamullah ialah perkataan Allah. Jadi jangan kita anggap Quran ni makhluk. Quran bukan makhluk. Selain daripada tu, ya, kita ni semua makhluk, syurga neraka makhluk. Adapun Quran dia bukan makhluk, tapi Quran adalah kalamullah. Jadi kalamullah ni kalau kita mengaji lebih khusus tu panjanglah cerita dia. Jadi kalamullah ni, Quran tu sendiri asalnya berada di Lauh Mahfuz, di langit yang ketujuh, atas sekali. Namanya tempatnya tu Lauh Mahfuz, langit yang ketujuh. Kemudian daripada langit ketujuh itulah diturunkan ke langit pertama. Masa proses penurunan itulah dipanggil nuzul Quran. Nuzul Quran itulah jatuh 17 Ramadan. Walaupun begitu 17 Ramadan ni ada khilaf. Sebilangan ulama mengatakan turunnya Quran pada 27 Ramadan. Tapi yang masyhurnya, yang ramai, pandangan yang ramai mengatakan 17. Itu yang kita famous sampai hari ni, bahawa turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Tapi kalau kita dengar mana-mana ulama atau mana-mana guru kata ada 27, tak payah kita bertelagak lah, kerana itu termasuk dalam perkara khilafiyah. Kerana kata ulama, al-khuruju minal khilaf mustahab. Maknanya keluar daripada khilaf itu lebih baik, lebih menyenangkan. Jadi tak payah nak tekak-tekak. Sebab perkara ni yang kita kena yakin bahawa Quran datang daripada Allah. Yang tu wajib, itu tak ada khilaf. Kan? Adapun penurunannya, tarikh bila dan sebagainya, itu tak ada masalah. Itu tambahan ilmu kepada kita, sebagai pengetahuan pada kita. Jadi turunlah. Dan penurunan itu juga berlaku pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya pada malam itulah inna anzalna fi, diturunkan akan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada juga yang bertanya, habis kalau malam ni 17 Ramadan Ustaz, 17 ni boleh jadi Lailatul Qadar ke? Jawabnya kata ulama boleh. Kerana malam Lailatul Qadar tak wajib 10 malam terakhir. Tak wajib. Kerana boleh berlaku pada malam-malam yang mana? Cuma masyhurnya berdasarkan hadis-hadis banyak Nabi menyebutnya 10 malam terakhir. Begitu. Tapi kalau Allah berkehendak berlaku bukan pada malam 10 malam terakhir, itu kehendak Allah, atas ketentuan Allah. Itu hak Allah. Jadi dia begitu. Jadi kalau nak jadi malam ni, mana nak, siapa nak tahu? Wallahu alam. Dia ginilah, kalau siapa-siapa yang memburu semata-mata Lailatul Qadar, boleh jadi dia dapat, boleh jadi dia tak dapat. Tapi siapa yang memburu kasih sayang Allah, betul-betul ibadatnya kerana Allah, confirm dan pasti dia akan mendapat Lailatul Qadar. Sebab kalau dia memburu kasih sayang Allah, memburukan ganjaran daripada Allah, dia buat sepanjang bulan Ramadan ni, daripada start malam yang pertama lagi, dia sungguh-sungguh buat ibadat sampailah malam 29 atau malam 30, mesti terkena salah satu daripada malam-malam yang disungguh tu, mesti dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau dia pulun 10 malam tu je, belum tentu lagi wajib dalam 10 malam. Ada orang dia percaya 27, malam 27. Malam 27 semangat dia. Malam lain 28 hilang terus. Nampak? Tak jadi. Yang ni yang disebut sebagai hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Jadi kita tak nak jadi begitu. Jadi Quran itu datang turunnya daripada langit yang ketujuh. Nama tempatnya itu Lauh Mahfuz, juga dinamakan Baitul Ma'mur. Kemudian turun ke langit yang pertama. Di langit pertama tu namanya Baitul Izzah. Daripada langit pertama itulah tugasnya malaikat Jibril alaihissalam mengambil wahyu daripada langit pertama, yang diperintahkan oleh Allah suruh ambil ayat yang mana kesekian-sekiannya, kemudian diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 hari 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang ni yang disebut dalam riwayat riwayat Tabari dan An-Nasa'i. Adapun ulama dia menggenapkannya menjadi 23 tahun. Jadi tak kisahlah tu. Jadi turun secara beransur-ansur mengikut atas perintah Allah, suruh ambil ayat mana dulu dan sebagainya. Tapi dimasukkan nuzul Quran tu sekaligus 30 juzuk Quran
daripada langit yang ketujuh turun ke langit yang pertama. Maka peristiwa itulah dinamakan nuzul Quran. Kemudian malaikat Jibril ambil wahyu yang pertama, iaitu surah tu apa? Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun bawa ke Nabi di Gua Hira. Dipeluknya Nabi 3 kali. Kali pertama dipeluknya Nabi dengan kuat. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minal jahda, kata Nabi. Diikatnya, dipeluknya itu dengan sangat kuat. Kemudian Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Nabi ummi, Nabi tak boleh baca. Jadi Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Kemudian barulah summa arsalani, dilepaskan. Kemudian dipeluk lagi. Peristiwa tu, perkara tu berulang 3 kali berturut-turut. Dipeluk, dilepas, dipeluk, dilepas. Sampailah yang kali yang ketiga, yang terakhir, barulah malaikat Jibril menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setengah riwayat kata sampai ayat 1 sampai 3, setengah riwayat kata ayat 1 sampai 5. Turun waktu tu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas daripada tu Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Fa akhraj, macam mana dah ayat dia? Nabi balik ke rumah. Nabi kata zammiluni, selimuti aku. Nabi takut, Nabi selimut. Nabi takut. Kemudian bila dah reda ketakutan Nabi pun cerita kepada Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang amat dikasihinya. Nabi pun cerita kepada Sayyidatina Khadijah. Tu pentingnya isteri, dia menenangkan suami. Maka kata Sayyidatina Khadijah, kata Nabi, laqad khashitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Siapa yang aku jumpa malam tu aku tak tahu. Aku takut apa jadi dengan diri aku ni. Kata Sayyidatina Khadijah, kalla wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim. Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya kerana engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Kata Sayyidatina Khadijah, takkan Allah nak rosakkan kamu, takkan Allah nak celakakan kamu. Kamu ni yang bagus, baik, menyambung silaturahim. Jadi yakin ini adalah datangnya daripada Allah, dari sudut kebaikan. Sebab Nabi tak tahu waktu tu. Jadi akhirnya fantalaqat Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal bin Asadi bin Abdul Uzza. Kemudian Sayyidatina Khadijah, dia mengajak baginda Nabi pergi jumpa dengan anak pakcik dia, Ibnu Ammi Khadijah. Anak pakcik Sayyidatina Khadijah namanya Waraqah bin Naufal. Waktu tu Waraqah bin Naufal beragama Nasrani. Masa tu agamanya Nasrani lagi, sebab waktu tu Islam belum sampai. Tu baru wahyu pertama sampai. Jadi bawa pergi jumpa. Sebab apa bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal ni? Sebab Waraqah bin Naufal ni ahli kitab. Dan dia tulis kitab dengan tangan dia sendiri. Kitab apa? Kitab Taurat. Dia tulis dengan tangan dia. Maknanya kalau tulis sampai tulis dengan tangan sendiri, segala isi Taurat dalam kepala. Macam kita ni kadang-kadang baru boleh baca, ataupun kadang-kadang kita hafal tapi suruh tulis sangkut lagi kadang-kadang. Sebab nak tulis dia punya huruf, dia punya baris dia apa semua. Tapi kalau orang sampai boleh tulis Quran tu, maknanya memang kemah dalam kepala. Jadi gitu juga si Waraqah bin Naufal ni, dia boleh tulis. Maknanya memang dalam kepala sungguh, kitab Taurat tu ada dalam dia, hafalan dia. Jadi bila tanya, kata Waraqah bin Naufal, ceritalah, madza tara, apa yang sudah kamu alami. Baginda Nabi pun cerita. Nabi cerita apa yang dijumpa masa duduk kat gua tu. Tiba-tiba datang satu orang nak peluk dia, kemudian suruh baca gini. Habis Nabi cerita, kata Waraqah bin Naufal, hadzan namus. Apa tu hadzan namus? Ini adalah namus, kata Waraqah bin Naufal. Namus tu apa dia? Namus tu nama lain bagi malaikat Jibril alaihissalam. Ada banyak nama, antaranya Jibril, Jibrail, Namus. Namus nama dia. Kata Waraqah bin Naufal, hadzan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Yang namus ni datang seperti mana pernah didatangi namus ni kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kamu cerita ni sebiji macam mana apa yang berlaku pada Nabi Musa dulu dalam kitab sebut. Jadi maknanya kamu ni Nabi, kata Waraqah bin Naufal. Sebab jalan cerita tu sama. Nabi terkejut dah. Bahawa dia ni rupanya jadi Nabi. Kemudian Waraqah bin Naufal tunduk kepala, dia pun geleng kepala.
Dia kata, ya laitani akuna hayyan, laitani akuna jaz'an. Duhai seandainya aku masih muda, duhai seandainya aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka ansurka, idh yukhrijuka qaumuka, saat kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Kata Waraqah bin Naufal, kalaulah aku masih hidup waktu tu, aku masih kuat, masih muda, nah, saat kamu nanti kena halau dengan kaummu sendiri. Nabi pun terkejut. Nabi kata, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan halau aku? Sebab sebelum tu Nabi hidup berbaik dengan masyarakat ni, dengan kat kota Mekah ni, kan? Sampai mereka panggil Nabi Al-Amin, orang yang sangat jujur, mereka suka dengan Nabi, kan? Tiba-tiba Nabi tanya, takkan mereka nak halau aku? Kata Waraqah bin Naufal, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi dan disakiti. Apa yang kau bawa ni, berdasarkan apa yang aku baca kitab-kitab lama, siapa-siapa yang bawa macam kau bawa, pasti akan dimusuh, pasti akan disakiti. Jadi hadis ni kita boleh ambil pengajaran juga. Walaupun Nabi dah tak ada, yang menyambung kerja Nabi iaitu alim ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Maknanya kalian segolongan alim-alim ulama, orang yang memperjuangkan agama Allah, pasti dan pasti akan dimusuhi dan disakiti. Sebab kalau Nabi kita, pemimpin kita, Sayyiduna, penghulu kita pun dimusuhi, kita setakat orang bawah lagi kuat kena musuh bila bawa kerja seperti mana kerja kenabian. Kita bukan Nabi, tapi kita bawa kerja Nabi. Jadi ceritanya Waraqah bin Naufal tak sempat mempertahankan Nabi. Lepas tu Waraqah bin Naufal, setengah pandangan ulama kata dia termasuk dalam golongan orang yang terawal masuk Islam selepas Sayyidatina Khadijah, kerana dialah yang terawal menyedari bahawa Muhammad itu seorang Nabi. Waraqah bin Naufal. Tapi dia tak sempat, sebab waktu masa Nabi jumpa tu pun Waraqah dah tua, mata pun buta. Wa kana syaikhan kabiran, kan? Dia masa tu dah tua dan matanya juga adalah buta waktu tu. Jadi kemudian lepas daripada peristiwa di Gua Hira tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, dia ada satu masa yang panjang dipanggil masa fatrah. Masa fatrah tu panggilnya maksud masa kekosongan wahyu. Lepas dia tu tak ada wahyu turun. Jadi dalam masa fatrah itulah tiba-tiba Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Lepas daripada tu baru turun. Setengah pandangan kata lepas daripada tu turun ayat suratul Muddassir. Kum fa'anzir, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Sebab waktu tu sekali lagi malaikat Jibril memunculkan dirinya di langit. Jadi Nabi terlampau takut. Akhirnya Nabi balik ke rumah, Nabi pun selimut ketakutan. Maka Allah pun turun ayat, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Start daripada tu lah. Kemudian lepas daripada tu, rentetan daripada tu turun wahyu, turun berkesinambungan kata ulama. Lepas daripada tu lah baru turun satu sampailah kepada kita hari ini lengkap 30 juzuk Al-Quran itu. Jadi kalau benar kita kasih pada baginda Nabi, bacalah Quran. Kerana Nabi terima Quran tu bukan senang, kan? Berat, kan? Dengan kepayahannya. Wahwa asyadduhu alayya, kata Nabi, masa aku terima wahyu ni berat. Kadang-kadang Nabi duduk atas unta, rebah unta, kerana beratnya nak menanggung wahyu. Kalau nak menanggung wahyu tu pun berat, apatah lagi nak melaksanakannya, nak melaksanakan perintah Allah itu, kan? Jadi ini kita pikul bersama-sama umat Islam. Bukan mesti seorang ulama saja, bukan mesti ustaz-ustaz saja kena pikul perjuangan Islam, tapi bila kita bernama Islam, mengucap dua kalimah syahadah, menjadi kewajipan kepada kita semua untuk nak menjunjung dan menegakkan akan agama Allah ini. Kerana setiap daripada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru bab yang satulah, iaitu berkenaan dengan nuzul Quran. Selesai. Jadi itulah yang dimaksudkan tiap-tiap tahun kita sambut nuzul Quran. Nuzul Quran tu maknanya penurunan Quran daripada langit yang ketujuh turun ke langit yang pertama pada 17 Ramadan. Tapi waktu tu belum puasa lagi lah, sebab belum ada perintah lagi waktu tu. Puasa ni datang pada tahun kedua Hijrah. Itu ada kaitan dengan Badar. Sebelum berlakunya peperangan Badar, datang perintah. Kalau tak silap ayat tu turun pada bulan Syakban.
Allah turunkan perintah supaya berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat tu turun. Allah suruh puasa bulan Ramadan. Kemudian Allah uji pula bulan Ramadan tu, Allah suruh puasa. Bulan Ramadan itulah diuji dengan satu peperangan yang besar. Sebelum berlaku perang Badar, ada perang dah, tapi perang tu baru dalam bentuk kecil-kecilan. Dalam bilangan yang sedikit, dalam 30 orang gitu je lah. Itu pun apa orang cakap apa, para sahabat cuba mempertahankan hak-hak orang Islam. Dia punca berlaku perang Badar ni rentetan daripada penganiayaan kafir Quraisy, golongan musyrikin Mekah terhadap orang Islam. Daripada mula lagi, masa Nabi mula-mula sebelum hijrah lagi, masa kat Mekah lagi, bila Nabi bawa tentang ayat-ayat Allah ni, mereka seksa, mereka seksa Nabi, mereka seksa sahabat. Pernah berlaku Nabi semayang depan Kaabah. Kaabah mereka ni penuh dengan berhala, dia pergi buat berhala. Tapi bukan Nabi sembah berhala, Nabi sembah Allah, sujud, kan? Tapi Nabi semayang berdekatan dengan Kaabah tu. Bila Nabi semayang, mereka ambil perut unta, kan, usus-usus begitu, mereka pergi letak atas kepala Nabi. Nabi sujud lama, letak. Datang anak Rasulullah nama Sayyidatina Fatimah, sambil menangis-nangis pergi kat Nabi, angkat alih, sambil dia kata, sanggup kamu buat kat ayah aku macam ni? Abu Jahal dengan geng-geng dia punya jahat, kan? Nabi bangun, Nabi tak cakap banyak, Nabi doa, Nabi sebut nama seorang-seorang dalam doa tu. Semoga Allah turunkan bala atas mereka. Terkesan juga takut Abu Jahal waktu tu, kan? Tu macam hari ni nak kutuk ulama kau-kau, bila kita doa tahu takut, kan? Dan kalau mu tak percaya dengan kami, takut apa dengan doa kami, kan? Tu. Jadi rentetan daripada penyiksaan kepada umat Islam sampai, tapi waktu tu belum ada keizinan daripada Allah untuk perang. Tak ada. Waktu tu Nabi suruh sabar. Macam mana terseksa dengan Sayyidina Bilal kena seksa, Umayyah apa macam-macam lah, kan? Kena seksa. Tapi bila sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah? Nabi taat pada perintah Allah. Kalau Allah tak bagi arahan, tak bagi apa, tak boleh. Nabi kata sabarlah, sabar. Kita kena sabar lagi, sabar lagi. Kenapa Allah ajar kita begitu? Bila bertubi-tubi orang torture kita, ujian berat kita, tapi kita sabar-sabar, dia macam spring, makin tekan, dia makin rapat. Tapi kalau dia lepas, apa macam? Lepas zup, dia lompat. Itu. Sebab tu perang Badar ni ibarat spring terlepas. Sebab tu sahabat sungguh-sungguh dalam perang, sebab lama dah bertahan, tak boleh nak perang, lah kali Allah izin perang, siap, kan? Sampaikan mereka perang dalam keadaan santai. Salah seorang sahabat Nabi namanya Talhah, dia esok nak perang, malam dia macam siang esok ni nak perang, 17 Ramadan tu malam ni dia kuatnya semayang malam, munajat pada Allah. Sampaikan keesokan hari nak perang, dia tengah pegang pedang, musuh kat depan ni, tengah pegang pedang, jatuh pedang. Sebab apa? Ngantuk. Sampai mengantuk dia, tulilah Allah, jatuh pedang, angkat alik. Kata ulama, santainya sahabat menghadapi musuh. Padahal nak hadap musuh tu nak mati tu. Nak perang ni maknanya mati dah. Nak kena cantah kepala apa semua. Walaupun tahu dah kehadapan tu nak mati, boleh relax lagi, boleh tenang, boleh santai sampai ngantuk. Kita ngaji ngantuk. Belum perang. Tu. Allahu Akbar, hebat. Jadi rentetan demi rentetan, akhirnya dapat tahu bahawa serombongan dagangan daripada Quraisy, daripada Mekah tu pergi ke Syam. Mula nak sekat, tengok-tengok dah terlepas, dia pergi ke Syam dah. Tak apalah. Bila Allah dah izin, nak sahabat tanya, ni depa ni barang dagangan tu pula depa ambil daripada harta rampasan umat-umat Islam di Mekah. Umat Islam dulu ada gak yang kaya-kaya, dia ambil barang-barang tu dibuat pergi jual ke Syam. Jadi kalau ikutkan barang dagangan tu milik umat-umat Islam juga, kan? Jadi sahabat tanya, macam mana Rasulullah? Nak boleh tak kami sekat depa, kami ambil harta tu? Sebab nak mengambil balik hak kami dan maruah kami. Mereka dah pijak-pijak kami gini-gini. Akhirnya Allah turun ayat memberikan izin perang.
Bila dengar boleh perang, sahabat tak sabar. Lepas tu Nabi hantar 2 orang sahabat, namanya Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid, pergi ke utara untuk mengintip rombongan dagangan tu dah sampai mana. Sebab dia pun nak balik ni, on the way nak balik ke Mekah. Yang bawa rombongan ni Abu Sufyan, ketua dia. Masa tu Abu Sufyan belum Islam lagi, sebab Abu Sufyan Islam masa Fathul Mekah. Jadi Abu Sufyan, kepala dia, barang dagangan tu yang dibawa ni 1000 ekor unta dengan nilai 50,000 dinar emas. Allah, maknanya satu jumlah yang besar. Kalau dapat ni, hebatlah umat Islam, kan? Dengan dijaga oleh 40 orang tentera, nak dijaga ketat. Jadi dia pun on the way balik. Dia pun mula-mula tak tahu. Tu sahabat 2 orang dia pergi ngintip, balik ke Madinah, maklum ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka dalam jalanan gini. Mereka akan lalu di kawasan dekat dengan Badar gini lah. Jadi bila Nabi dengar itu, Nabi perintah para sahabat berhimpun. Akhirnya dapat dihimpun seramai 313. Sebab waktu tu belum lagi Nabi wajibkan peperang. Jadi Nabi kata atas sukarela, siapa yang nak turun. Jadi sebab itulah jumlahnya tak begitu ramai, 313. Tengah riwayat kata 317, 82 atau 83 atau 87. Ada 3 riwayat dari kalangan Muhajirin. Daripada kalangan Aus 61, kalangan Khazraj 70. Dan nama mereka 313 tu ada tersenarai. Jadi siaplah. Siap dengan pasukan yang lengkap. Tapi masa tu tentera Islam pasukannya lemah lagi. Baju perisai tak banyak. Kuda pun ada 2 je. Ada 2 je yang tunggang kuda. Seorang Zubair bin Al-Awam, dia jaga di sebelah kanan, sayap kanan. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad jaga di bahagian sebelah kiri. Yang jaga bahagian belakang namanya Qais bin Sa'sa'ah. Nabi duduk kat tengah menjadi panglima tertinggi. Bergeraklah. Ada Nabi bawa 2 bendera. Bendera ni macam untuk guru kita sebut, bendera ni melambangkan jihad, melambangkan perjuangan. Bendera Nabi 2 warnanya, satu putih, satu hitam. Bendera yang berwarna putih dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Bendera yang berwarna hitam dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Pegang bendera, bawa pergi sampai. Sebelum sampai ke Badar, Nabi berhenti di satu tempat namanya Safra, As-Safra. Berhenti di situ. Nabi ni hebat. Walaupun orang cakap apa, Nabi ni wahyu gitu-gitulah. Macam sekarang ni orang memisahkan ilmu agama dengan ilmu keduniaan. Sebenarnya Islam tu melengkapi keseluruhannya. Nabi bukan hanya ajar dalam bab semayang, tapi Nabi hebat juga dalam peperangan. Sebab tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu, bukan, Allah sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya saffan. Maknanya dalam barisan yang teratur rapi. Maksudnya berstrategi. Jangan main hembuh je, jangan main langgar je. Dia ada susunan strategi dia. Ka'annahum bunyanu marsus. Seperti seolah-olah sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Jadi bukan Nabi main hembuh. Nabi sampai As-Safra, Nabi Nabi arah kepada 2 orang sahabat untuk pergi mengintip sekali lagi. Namanya Bisbis bin Umar Al-Juhani dengan Adi bin Abi Rabbah Al-Juhani. Pergilah mereka, pergi tengok, balik bagi tahu sampai mana dah. Tapi masa mereka pergi mungkin terkantoi ke sebagainya, ataupun orang dah mula perasan. Jadi Abu Sufyan dapat tahu. Abu Sufyan pun tanya orang yang lalu lalang situ. Jalan tu memang jalan dagangan, orang yang pergi berdagang. Sebab waktu zaman tu bumi Syam ni ibarat macam satu bandar pesat, bandar tempat orang berniaga dan sebagainya. Jadi kawasan nak pergi ke Syam tu memang dah jadi jalan dia dah. Jadi Abu Sufyan tanya orang yang lalu lalang situ, tanya, ada apa-apa ke ni? Orang pun maklum ke dia, kami nampak Muhammad dengan pengikut-pengikut dia tengah ada di Badar, tengah nak tunggu kamu sampai. Dia nak kepung kamu, nak ambil barang dagangan kamu. Jadi Abu Sufyan ni dia takut dia pun ni sembang lebat kan, tapi takut juga sebenarnya. Dia takut, dia pun berhenti dulu. Dia upah seorang lelaki namanya Damdam bin Amru Al-Ghifari. Suruh pergi bagi tahu dekat Mekah bahawa barang dagangan ni nak kena rompak ni, nak kena rampas.
Jadi tolong selamatkan aku ni, aku takut ni. Apa nama Abu Sufyan. Dom-dom pergi, dia naik kuda, dia cepat sikit, dia ikut jalan pintas. Dia tahulah dekat kawasan dia pergi ikut jalan pintas sampai. Dia bukan naik kuda, dia naik unta. Naik unta. Tapi laju juga dia. Sampai di Mekah tu, dia pergi potong hidung unta dia. Lepas tu dia pusing-pusingkan unta dia. Lepas tu dia turun daripada unta, dia koyak-koyak baju dia. Dalam kitab sirah sebut. Kerana nak mengambil perhatian. Supaya orang semua tumpu kat dia. Sebab orang duk kalau buat macam-macam kerja, jadi bila buat macam tu orang tengok apa hal pelik dia ni. Dengar sini dia kata. Tolong, Abu Sufyan dalam bahaya. Muhammad dengan pengikut dia nak rampas barang dagangan yang ada kat Abu Sufyan. Barang tu semua milik kamu semua. Kalau kamu tak pertahankan, habis kamu semua. Bila dengar, habis orang Quraisy semua keluar. Kat Mekah tu keluar. Pemimpin-pemimpin kabilah, ketua-ketua kabilah, semua pakat-pakat keluar. Yang paling kuat batu api Abu Jahal. Dia berkata, apa tunggu lagi? Kita bunuh. Jahat. Dia siapa? Dia jahat bahagian dia Abu Jahal ni. Dia api-apikan lagi, naikkan lagi semangat orang Quraisy. Jadi pakat-pakat masing kumpul dengan baju perisai, dengan pedang apa semua. Akhirnya kumpul-kumpul dapat 1,300 orang. Ramai 1,300 orang. Dengan semacam-macam pemuda turun apa semua. Semua keluar. Yang tak keluar daripada Bani Adi. Bani Adi seorang pun tak keluar. Tak tahulah sebab apa. Tapi Bani Adi semua tak nak terlibat. Dia ada banyak Bani. Bani ni maknanya keturunan-keturunan. Orang Arab ni dia ikut keturunan-keturunan. Perkampungan dia ikut keturunan. Orang kampung ni keturunan siapa? Ni siapa? Dia gitu. Jadi dan ada seorang lagi tak ikut. Antara pemimpin Quraisy yang besar juga, iaitu Abu Lahab. Bukan bagus Abu Lahab tak ikut. Orang kata bagus juga Abu Lahab tak ikut. Bukan bagus, tapi dia penakut. Dia takut gini mati lagi mampu aku. Dia pun hantar seorang pemuda nama Al-Asi bin Hashim bin Mughirah. Kebetulan Al-Asi ni berhutang dengan Abu Lahab sampai muflis. Jadi dia berhutang. Jadi kata Abu Lahab, lalang hang hutang aku, hang gi ganti tempat aku. Sebab pemimpin Quraisy semua kena pergi. Abu Jahal wajib kan pergi. Abu Lahab tak nak pergi, dia takut. Jadi dia hantar wakil. Kata Abu Jahal, ada wakil tak apa. Jadi Abu Lahab tak pergi. Jadi perang Badar Abu Lahab dia tak ikut. Dia duduk kat Mekah tu. Jadi depa pergi. Bertolaklah depa berjalan. Macam mana tah Abu Sufyan ni dia dapat pintas. Sebab dia ikut jalan pantai. Dia kena lalu jauh sikit. Dia pusing jauh sikit. Dia ikut jalan pantai. Jadi kepungan Nabi dengan para sahabat, dia orang tak lalu situ. Jadi lalu ikut jalan lain. Dapat dipintas. Bila dapat dipintas, sekali lagi dia hantar utusan ke Mekah untuk maklumkan tak payahlah. Tak payah selamatkanlah sebab barang dagangan dah selamat dah. Aku dah berjaya pintas Muhammad dengan pengikut dia. Jadi patah balik je lah, patah balik. Jadi pakat pun masing-masing nak patah balik. Abu Jahal sekat. Abu Jahal kata, apa nak patah balik? Kita tetap akan pergi juga pada. Kata yang lain, buat apa nak pula? Tujuan kita pergi nak selamatkan barang dagangan. Dah barang dagangan dah selamat, apa nak pergi lagi? Salah seorangnya Utbah bin Rabi'ah. Dia nasihatkan tak payahlah. Dia kata kalau jadi perang, yang perang ni saudara mara. Sebab yang terlibat tu orang Mekah juga sebahagiannya. Sebab golongan muhajirin tu kan daripada orang Mekah. Takkan kita nak bunuh bapak, bunuh anak apa semua. Betul juga kata Utbah tu. Tapi Abu Jahal kata tak boleh, ni maruah kita. Kalau kita tak pergi, nampak lemah kita. Kita tetap akan pergi Badar, kita akan berpesta kat sana 3 hari. Dia kata kita mabuk, dia kata. Kita sembelih bukan korban sembelih unta, nak kita pesta minum arak supaya seluruh jazirah Arab tahu bahawa jangan main-main dengan orang Quraisy. Jangan kacau barang dagangan kami sebab kami ni ramai, kami ni kuat. Dia sombong, dia bongkak sebab dia tengok tentera dia ramai 1,300 orang. Tu dia rasa sombong, dia rasa hebat. Ada setengah tu dia nampak sokongan dia banyak, dia sombong lah. Tak boleh sebut lah sebab ada ni. Tapi dia lah macam ni, sama sebiji perangai. Abu Jahal ni. Jadi Abu Jahal pun pergi. Dia tetap pergi. Tapi ada Bani yang balik, namanya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah kata, lantang kau lah Abu Jahal, kami nak balik lah. Bani Zuhrah balik. Dia pun balik. Tapi yang ni pergi juga. Kemudian berita ni sampai ke telinga baginda Nabi SAW. Nabi dapat tahu, pertama Abu Sufyan berjaya meminta sekatan tentera Islam. Yang kedua,
golongan Abu Jahal dengan tentera dia dalam perjalanan ke Badar. Jadi Allah sebut dalam Quran, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la macam mana ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zaffan. Betul kan? Mana ayat ni? Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kan? Suratul Anfal ayat 15. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zaffan. Idza tu apabila kamu berjumpa, laqitumu, bila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara nak menyerang kepada kamu, kata Allah, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berpaling ke belakang untuk tak menyerang mereka. Mana kalau ada musuh nak serang kita, jangan kita patah balik. Sebab ini apa? Walaupun memang asalnya tentera Islam pun nak ambil barang dagangan tu, tapi dah tahu barang dagangan dah terpintas. Jadi Nabi khawatirlah, Nabi takut para sahabat tak setuju nak pergi perang ni. Sebab tujuan asal mereka keluar daripada Madinah nak ambil barang dagangan. Kan? Tapi barang dagangan dah terlepas. Tapi Nabi khawatir. Allah suruh bertahan sebab ini soal maruah. Ini soal maruah Islam. Kalau Islam berpatah balik, makin sombong, makin bongkak golongan musyrikin Mekah. Lagi rasa hebat, lagi-lagi Abu Jahal. Kan? Jadi nak tak nak kena lawan. Lepas tu juga macam dalam konteks kita pada hari ini. Walaupun kita tahu bukan kita majoriti, kita pun tak kuat mana, tapi kita bersama-sama dengan, tak kiralah bekas musuh ke apa ke, untuk menjatuhkan musuh yang utama, menjatuhkan puak-puak kafir. Sebab kalau kita tak lawan juga, puak-puak kafir ni makin bongkak, makin sombong. Lepas tu tak boleh biar. Ini sebab tu percaturan tok guru kita, percaturan ulama kita berdasarkan sirah, berdasarkan Quran dan hadis, bukan pandai-pandai ikut kepala sendiri. Sebab tu kita kena walak. Lepas tu akhirnya Nabi buat syarat. Nabi tanya sahabat-sahabat semua. Nabi tanya, macam mana ni? Tu dah terlepas kita punya barang dagangan tu. Abu Sufyan dengan geng dia tu kita dah terlepas dah. Habis macam mana, nak teruskan ke macam mana? Mula-mula suasana jadi sunyi sepi, tak ada seorang pun berkata. Tiba-tiba bangun Saidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa sahaja arahanmu dan arahan Tuhan, kami tetap akan taat dan akur. Saya bersamamu, kata Saidina Bakar. Bila Saidina Bakar bangun, Saidina Umar pun bangun. Bangun Saidina Umar, Saidina Ali bangun. Kemudian bangun seorang sahabat namanya Al-Miqdad, yang naik kuda, yang jaga sayap kiri tu, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi arakallah, teruskanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Fanahnu ma'aka, kerana kami semua bersama engkau. Wallahi, demi Allah, dia kata, la nakulu laka kama qalat Banu Israel li Musa. Demi Allah, kami tak berkata seperti mana puak-puak Bani Israel berkata pada Nabi Musa. Dulu masa Nabi Musa dalam keadaan susah, diserang oleh Fir'aun, geng-geng Bani Israel pengikut Nabi Musa ni kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu bersama Tuhanmu, pergilah kamu berdua berperang. Inna nahnu qaidun, kami duduk sini saja, kami tak mau ikut. Itu pengikut Nabi Musa dulu, Bani Israel. Adapun mereka kata Imdad, walakin adapun tetapi kami, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang. Inna ma'akuma muqatilun, dan kamu akan dapat memastikan bahawa kami semua juga turut akan berperang bersama kamu. Jadi ni, bila dengar kata-kata semangat daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, bangkit semua sahabat yang lain, termasuk golongan Ansar. Ansar pun bangkit, semua angkat pedang, kata, kami bersama engkau ya Allah dan juga Rasul, berperang bersama Allah dan Rasulnya. Mereka pun pergi. Kemudian Nabi pun memberi sabdaan. Nabi kata, bergembiralah kamu semua, kerana aku telah nampak janji-janji Allah.
seolah-olah aku nampak di mana tempat kebinasaan mereka. Maknanya Nabi seolah-olah nampak di mana seorang-seorang pemimpin kafir Quraisy ni akan mati. Nah, jadi mereka pun bergerak bila nak semakin dekat, Nabi susun strategi. Nabi buat satu pasukan pengintip terdiri daripada 3 orang, iaitu Zubair bin Al-Awam, Saidina Ali bin Abi Talib, dengan seorang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang ni hebat-hebat, memang lincah main pedang. Nah, tahu-tahu pula tu Saidina Ali, Zubair bin Al-Awam dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang ni dia pergi, dia ni 3 orang ni memang berani. Dia pergi dekat dengan tempat Abu Jahal punya geng. Abu Jahal punya geng dia duduk kat sebalik bukit. Nama bukit tu nama Al-Udwah Al-Quswa. Dia pergi dekat situ. Gigi dapat tangkap 2 orang. 2 orang. 2 orang ni budak tukang cari air yang diupah oleh geng-geng musyrikin. Budak lagi. Nah, tukang cari air. Ditangkap 2 orang ni. Bawa sampai ke markas tempat tentera Islam. Waktu tu Nabi tengah semayang. Jadi Nabi semayang pula. Dia kata tak apalah, sementara tunggu Nabi habis semayang, mereka torture dulu budak ni. Nak tahu kat mana tempat persembunyian apa semualah. Tanya. Mereka duduk ingat budak ni datang daripada geng-geng Abu Sufyan. Sebab mereka nak tahu kat mana Abu Sufyan berada. Mereka pun tanya. Sampai setengah riwayat kata mereka pukul budak ni. Nak tanya punya pasal. Lepas Nabi habis semayang, Nabi keluar, Nabi tegur sahabat. Nabi kata bila budak ni cakap benar, ampau pukul dia. Taklah Nabi sebut ampau tu. Ni terjemah lah. Bila budak tu cakap bohong, ampau tak pukul dia. Nabi kata apa yang dikatakan budak ni benar, kata Nabi. Bahawa budak ni bukan datang daripada geng Abu Sufyan. Budak ni datang daripada geng Abu Jahal ni. Jadi memang budak ni tak tahu Abu Sufyan kat mana. Kan? Para sahabat ni torture budak ni, nak tahu Abu Sufyan kat mana. Kan? Nampak tu? Maknanya cara Nabi mendidik. Kemudian Nabi pun tanya ke budak ni. Nabi tanya, duduk kat mana tentera musyrikin? Dia kata dekat belakang bukit. Nama tempat tu Al-Udwah Al-Quswa. Kemudian Nabi tanya, berapa ramai orang dia? Budak tu kata tak tahu, tak kira lah pula. Kan? Kata Nabi, kalau begitu berapa ekor unta mereka sembelih satu hari? Kata budak tu, sehari mereka sembelih 9 ke 10 ekor. Nabi bijak. 1 ekor unta boleh dimakan 100 orang. Jadi kalau sehari sembelih 9 ke 10 ekor, maknanya bilangan mereka 900 ke 1000 orang. Benar, memang tentera musyrikin waktu tu dalam 1000 lebih. Kan? Jadi Nabi dah nampak gambaran. Ini kepentingan berperang ni. Ni Allah ajar kita. Bukan main, tak kira. Aku tak kira. Membujur lalu melintang patah. Nampak? Aku lawan. Bukan macam tu. Kena strategi. Tengok musuh berapa ramai, lokasi di mana, macam mana nak kalahkan dia dan sebagainya. Kena ada strategi. Sebab tu kita susun strategi. Mana tempat boleh kita tanding, mana tempat kita tak payah tanding. Ini kita, kenapa kita tak ada tanding semua? Tanya mu sirah tahu tak badar benda badar tak tahu, ketuk kita tu. Tapi nak sembang lebih daripada ulama lagi. Tu. Jadi kemudian Nabi tanya siapa pemimpin mereka. Banyaklah dia sebut, antaranya Utbah, Syaibah, Hazam bin Hakam. Tapi Hazam bin Hakam ni Nabi dah perintah dengan sahabat jangan bunuh dia. Kerana Nabi tahu dah Hazam bin Hakam ni lah kali dia masuk Islam. Lepas tu banyak lagi lah. Naufal bin Khuwailid, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal apa semualah. Boleh katakan semua pemimpin besar Quraisy turun dalam medan Badar. Kemudian Nabi paling ke sahabat semua. Nabi kata, lihatlah orang Mekah. Mereka bawa kepada kalian pemimpin tertinggi mereka. Sahabat lagi sukalah dapat kepala siap. Kalau bawa anak buah je, tak best. Ini kepala-kepala dia datang. Siap lah. Para sahabat dah sabar dah. Lagi-lagi Saidina Umar, Saidina Hamzah tu semua kaki perang. Saidina Umar, Saidina Hamzah, Khalid Ali belum lagi masa tu. Saidina Hamzah, Saidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awam, tu semua lincah main pedang. Kan? Kemudian malam tu Allah turunkan hujan. Macam tadi malam tadi. Allah turunkan hujan. Mana ni? Malam 17 Ramadan ni Allah turunkan hujan supaya Allah nak memberikan mereka rehat. Tenang, para sahabat tidur. Tapi Nabi tak berhenti-henti semayang malam tu. Kerana Nabi takut ni esok nak jadi perang besar ni. Nabi pun semayang munajat, doa.
tibalah sampai keesokan harinya, nak berlaku perang Badar ni. Bila nak tu, biar nak mereka cari tempat untuk nak tempat markah depa. Untuk nak berperang tu dia mesti ada tempat dia, base dia. Jadi nak buat base. Nabi pun pilih satu tempat. Bila Nabi pilih satu tempat, ada seorang sahabat namanya Habab bin Munzir. Dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak tanya, tempat yang kamu pilih ni adakah datang daripada wahyu Allah ataupun pandangan sebagai strategi perang?" Nabi kata, "Bukan wahyu, ni pandangan sahaja, pandangan strategi perang." "Oh, kalau begitu boleh tak aku nak bagi cadangan?" kata dia. Nabi kata, "Silakan." Dia kata, "Dia Habab, ya Rasulullah, aku cadangkan kita ambil tempat yang ada mata air yang dekat dengan tempat musuh. Kan? Kemudian kita buat kolam, kita isi air penuh-penuh dalam tu supaya tentera Islam nanti dalam perang dia kehausan, dia ada tenaga untuk berperang dengan ambil air kat situ. Kemudian mana tempat yang ada mata air yang lain, kita kambuskan dia, kita rosakkan dia, supaya tentera musyrikin bila perang dia tak ada air. Bila tak ada air, dia lemah. Dengan lemah tu moral perang dia tu akan down. Sebab ni kita 300 je, depa 1000 lebih ni nak lawan, kena strategi, kena bijak." Ya, Nabi mengiyakan kata Habab, "Benar kau." Akhirnya dia ambil satu tempat. Sampai sekarang kolam Nabi tu masih ada lagi, di Badar. Dipanggil kolam Nabi. Di situlah diisi air dan dikambus tempat yang lain. Kemudian tibalah menjelang siang, tentera musyrikin pun makin mendekat. Dia keluar daripada balik bukit tu pergi ke depan. Jadi dah berhadapan lah antara tentera Islam dengan tentera musyrikin. Masing-masing dah tunjuk tak sabar mereka nak cantas kepala masing-masing. Kan? Kemudian sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az, dia cadangkan buat kemah untuk Nabi. Kata, "Ya Rasulullah, engkau duduk di sini, engkau tak payah turun di sini. Kerana kalau apa-apa berlaku kat engkau, maka perjuangan Islam ni akan terhenti. Tapi kalau apa-apa berlaku pada kami sedangkan engkau masih hidup, maka perjuangan Islam ini dapat diteruskan sehingga berjaya." Itu kasihnya sahabat kepada baginda Nabi. Kemudian dibuat kemah, diletakkan Nabi situ. Letakkan pemuda-pemuda Ansar untuk kawal Nabi. Antaranya Abdullah ibnu Mas'ud jaga Nabi, kan, dekat kemah tu. Kemudian datangnya tentera musyrikin ni, bila berhadapan ni, ada seorang tu musyrikin dia upah seorang lelaki namanya Umar bin Wahab Al-Jamhi. Pergi tengok je tentera Islam tu hebat tara mana sangat. Dia pun naik kuda dia pusing keliling tentera Islam. Dia pusing 2 kali. Pusing 2 kali, dia pergi balik dekat Abu Jahal. Dia kata, "Kamu fikir masak-masak nak perang ni? Sebab bila aku memandang unta-unta Yatrib tu masuk Madinah, bila aku pandang unta-unta depa ni, aku nampak pada mata unta-unta mereka membawa maut." Tengok unta takut dah. Dia kata, "Wish, kamu fikir betul-betul nak perang ni? Aku tengok lain macam, unta depa pun lain macam." Padahal Abu Jahal tanya, "Berapa bilangan depa?" Dia tengok tu, kira-kira dia kata dalam 300 orang. Abu Jahal kata, "Bukan banyak mana, takut apa? 300 je, kita 1000 lebih." Tu Abu Jahal punya bongkak. Kemudian kata si Umar bin Wahab ni, sekati nak berang-berang, aku dah nasihat lah. Tu Allah nak tunjukkan izzah Islam. Walaupun kita kecil, walaupun kita sikit, tapi kena ingat, innallaha ma'ana, kita bersama dengan Allah, maka izzah tu ada. Tapi kita takut, tak jadi. Nabi ajar kita jangan takut, kan? Kemudian nak bertempur ni, saat yang ditunggu-tunggu. Pertempuran pertama, mula-mula ada seorang ni, dia ni bengong dia ni. Nama dia Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia tentera musyrikin. Dalam ramai-ramai tu dia seorang keluar. Dia cabar. Dia kata, "Aku bersumpah." Dia sebenarnya dia haus. Dia tak ada air. Dia kehausan sangat. "Aku bersumpah, aku akan minum air kolam tu." Dia tunjuk kolam Nabi tu. "Aku akan minum air kolam tu. Sama ada aku dapat minum, ataupun aku hancurkan kolam tu, atau aku mati kerana dia." Dia pun berlari seorang-seorang, dia nak pergi minum sebab dia haus sangat sebenarnya. Nampak? Dia lari nak dekat dengan kolam tu. Sayyidina Hamzah keluar. Keluar ke depan. Akhirnya lawan pedang dengan Sayyidina Hamzah. Jatuh dia. Darah-darah mancut-mancut ke kaki dia. Sayyidina Hamzah dapat cantah kaki dia. Sayyidina Hamzah hebat, dengan singa lawan.
Tapi dia punya nak juga air tu, kaki dah berdarah-darah ni, dia mengangkat juga, aku nak air, aku nak air. Dia pergi kat kolam. Belum sempat sampai kolam, Saidina Hamzah sak pancung, habis mati di situ. Tak dapat minum air. Nah, itu yang mula-mula lah, sebelum perang tu. Situ dah tunjuk 1-0. Nampak? Seorang orang-orang dah kena lah. Kan? Kemudian dah jadi adat peperangan orang Arab, dia takkan terus lawan gitu. Dia akan cabar-mencabar dulu. Jadi keluar 3 orang daripada tentera musyrikin, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dengan anak dia Al-Walid bin Utbah. 3 orang ni keluar dengan bongkak sombong. Nah, cepat kami cabar 3 orang panglima perang yang paling hebat daripada Islam, keluar hadap kami. Kemudian yang keluar masa tu Muaz bin Al-Haris, kemudian Auf, siapa? Muaz bin Al-Haris, betul? Auf bin Al-Haris, Muaz bin Al-Haris adik-beradik, dengan seorang lagi Abdullah bin Rawahah. Tapi 3 orang ni orang Ansar, orang Madinah. Bila mereka 3 orang ni keluar, action golongan musyrikin. Dia kata, "Man antum? Siapa kamu semua? Kami tak kenal. Nah, kami nak orang kami juga. Kami nak keluarga kami juga." Maknanya mereka nak orang Muhajirin, orang Mekah juga. Biar sama-sama kami berentak, sama orang Mekah dengan orang Mekah. Kami tak nak kamu semua. Dia pun masuk balik. Nabi pun bangun. Nabi perintah, Ubaidillah bin Haris keluar. Ubaidillah bin Haris keluar. Saidina Hamzah keluar. Saidina Hamzah keluar. Saidina Ali keluar. Saidina Ali keluar. 3 orang ni hadap. Oh, yang ni memang hebat 3-3 ni. Keluar hadap. Maka berlakulah 3 lawan 3. Ubaidillah di hadap Utbah, Saidina Hamzah di hadap Syaibah, Saidina Ali hadap anak Utbah Al-Walid. Dengan cepat je Saidina Hamzah dengan Saidina Ali dapat tumpaskan Syaibah dengan Al-Walid, mati. Tapi Ubaidillah tengah lawan lagi dengan Utbah ni. Lawan sebab Utbah ni kuat juga. Dia antara pemimpin Quraisy yang kira hebat jugalah main pedang. Jadi saing tu kuat jugalah. Lawan, akhirnya dua-dua cedera, jatuh dua-dua. Kemudian sahabat yang lain bawa balik Ubaidillah ke belakang. Ubaidillah syahid 4 ke 5 hari lepas peristiwa Badar. Kan, bawa tarik ke belakang Saidina Hamzah dengan Saidina Ali. Sebelum kaum musyrikin ambil Utbah untuk bawa balik ke belakang, dibunuh dulu Utbah, mati. Nampak? Lagi sekali 2-0. Jadi bila nampak 3 padahal 3 orang ni kuat ni, jadi moral jatuh lah. Depa menggenggi musyrikin pandang sama dia dah. Oi, panglima kita pun tewas, macam mana? Nampak? 3 orang ni hebat main pedang, kalah 3-3. Situ moral tentera Islam makin kuat dah. Oh, hebat kita. Tentera kafir down. Nah, itu pentingnya moral. Sebab tu macam main bola, dia kan ada penyokong. Ni kalau penyokong 3 orang nampak? Geng sasar dia dah slow. Banding geng lawan, Allah, dia punya penyokong sampai atas bumbung ada. Nah, macam mana kita? Walaupun terror pun jadi lemah semangat. Itu juga. Jadi tengok pun dah kalah, lemah sangat dia pun. Jadi tapi dia geram juga. Hajar bunuh panglima kami, akhirnya merempuh. Barulah berlaku perang secara besar-besaran. Mereka perempuh. Tapi Nabi pesan kepada para sahabat semua, jangan serang selagi mana aku belum suruh serang. Jadi Nabi suruh bertahan pakai perisai. Dia serang tong tapi bertahan. Maknanya tentera Islam tak bergerak, tentera kafir yang datang. Nabi kata bila Nabi kata jimat-jimatkan anak panah. Kan, tunggu mereka dekat baru panah. Tu strategi kan, bukan main attack lah. Sabar lu, tunggu. Dekat baru panah. Nabi pesan. Kemudian bila berlaku perang tu, Nabi risaulah. Nabi pun manusia juga kan. Jadi Nabi pun menadah tangan. Ayat ni yang selalu tok-tok guru kita cerita, ulama kita cerita, Nabi angkat tangan begitu tinggi sampai jatuh selendang Nabi. Sampai nampak habis ketiak Nabi. Nabi angkat tinggi doa. Nangis-nangis Nabi. Nabi kata, Allahumma anjizni ma wa'adatani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Allahumma ati wa'adatani. Allahumma tunaikanlah, kurniakanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan. Dan kata Nabi, Allahumma in tahlik hadhil isabah. Ya Allah, kalau engkau musnahkan pasukan yang kecil ni, yakni pasukan Islam, la tu'bad, nescaya kamu tidak akan disembah lagi, ya Allah. Nabi doa berpuluh-puluh kali. Nabi doa berkali-kali Nabi doa. Kemudiannya
Nabi kuat sangat doa sampai Saidina Abu Bakar masa tu diri sebelah Nabi. Saidina Abu Bakar sampai menangis tengok Nabi doa tak berhenti-henti. Sampai Nabi Saidina Abu Bakar kata ke Nabi, wahai Nabi Allah, cukup-cukuplah wahai Nabi Allah. Allah dengar. Nabi tetap doa. Tak risaunya Nabi, sayangnya Nabi pada umat, pada sahabat. Nabi doa sampai Nabi pengsan akhirnya. Buk jatuh. Nabi pengsan. Allah Saidina Abu Bakar risau, Allah sampai pengsan Nabi ni. Kan? Kemudian tiba-tiba Nabi bangun. Nabi senyum. Nabi takbir, Allahu Akbar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah telah memberikan berita gembira kepadaku bahawa langit akan terbelah, maka turun tentera-tentera Allah daripada malaikat. Memang sahabat-sahabat kata, sahabat nampak awan tu jadi gelap, kemudian terbuka, turun cahaya. Malaikat-malaikat turun. Dan Nabi kata, aku lihat malaikat Jibril memakai serban berwarna kuning. Malaikat Jibril menjadi ketua. Hampir ke 5,000 tentera daripada langit turun. Nak tolong. Sehingga kan riwayat para sahabat kata, aku baru angkat pedang, tengok tangan dia putus dah. Aku tak tahu siapa yang cantas. Kata sahabat. Hebat. Tentera malaikat. Jadi Nabi sonok. Nabi keluar daripada kemah, Nabi baca Suratul Qamar ayat 45. Sayahzamul jam'u, kata Nabi. Mereka semua ni walaupun satu padu, mereka akan dikalahkan. Wa yuwallun ad-dubur, mereka akan berpatah balik. Mereka akan berpaling balik. Nabi bagi semangat pada sahabat lagi sambut takbir. Masa ni yang peristiwa Umair bin Al-Humam, Nabi pun memberi semangat kepada para sahabat. Nabi kata, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Allah telah janjikan pada kalian, pergilah kalian kepada syurga seluas langit dan seluas bumi. Tiba-tiba Umar bin Al-Humam Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang gugur syahid di medan Badar. Dia kata, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Wahai Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi. Nabi kata, na'am, iya. Kemudian kata sahabat ni, bakhin. Dia kata, wah. Bakhin tu maksudnya, wah. Dia macam sonok sendiri. Wah. Dia senyum gitu. Nabi tanya, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Apa yang menyebabkan kamu kata bakhin ni? Sahabat ni kata, wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku cuma mengharap akulah salah seorang penghuni syurga yang engkau sebut tu, ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innaka min ahliha. Ya, memang engkaulah salah seorang daripada penghuni syurga tersebut. Kemudian sahabat ni fa akhraja tamaratin min qarnihi, dia keluarkan kurma daripada saku dia. Fa ja'ala ya'kulu minhunna, dia pun makan sebahagian daripada ni. Tengah-tengah dimakan ni, summa qala, tiba-tiba dia berkata, dia kata, la in ana haytu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Dia kata, satu kehidupan yang lama bagiku kalau aku menghabiskan kurmaku ini. Mana kata, lamanya nak habis makan kurma, lepas tu baru nak mati syahid. Lama, dia kata. Pada saat lagi dia nak perang, dia kata lama. Maknanya tak sabarnya hati dia tu nak bersama di dalam syurga, nak mendapat syurga Allah. Akhirnya dia keluar seorang-seorang, angkat pedang dia lawan. Setelah panah-panah musuh menyinggah badan dia, akhirnya dia gugur syahid. Namanya tersenarai dalam 14 orang yang gugur syahid di medan Badar. Umair bin Al-Humam Al-Ansari, seorang pemuda. Tak cukup dengan tu juga. Lepas tu bila Nabi tengok sahabat dia, seorang sahabat dah pergi, sahabat lain tak sabarlah, ya Rasulullah, cepat ya Rasulullah, kami pun nak mencapai syurga Allah. Nabi kata, syaddu, perang, serang. Maka sahabat-sahabat Allah dengan lincah nak mengangkat pedang masing-masing lawan. Ada 2 orang budak, namanya Mu'az bin Amru bin Jamuh, seorang lagi namanya Mu'awwas bin Afra. 2 orang ni budak, seorang umur 14, seorang umur 15 kalau tak silap. Budak remaja. Dia pergi jumpa Kak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Pakcik, mana satu Abu Jahal? Sa'ad semula-mula Sa'ad bin Waqqas, ni lah tengok budak-budak. Kenapa? Nampak? Gitulah. Taklah. Kami nak tahu mana satu Abu Jahal ni. Kalau aku tunjuk, kamu bagi tahu tak apa yang kamu nak buat kalau aku bagi tahu? Kata budak ni, kata Muaz, mak kami pesan, kami keluar ni dapat keizinan mak kami. Mak kami pesan, mak kami kata, jangan balik rumah selagi mana Abu Jahal kepala dan badannya tidak terpisah. Allahu Akbar. Budak umur 14 tahun. Mu'awwas ni pula jawab, dia kata, saya nak bunuh orang yang mencaci maki kekasih saya Rasulullah.
Sa'ad bin Waqqas pun kalau macam tu dia tunjuk. Tu Abu Jahal. Abu Jahal masa tu tengah takut. Dia sembang je lebat. Dia panggil geng-geng dia, tentera dia kepung. Dia duduk kat tengah-tengah. Kepung dia. Tapi budak ni, dia budak kecil lah kan. Dia lari-lari, dia berjaya masuk dalam kepungan. Dia berjaya masuk. Dia masuk, dia cantah. Sa'ad cantas Abu Jahal. Mula-mula cantah kuda dulu. Kaki kuda Abu Jahal jatuh, menyebabkan Abu Jahal jatuh ke tanah. Lepas tu dia nak tetap. Masa nak tetap tu, Ikrimah nampak. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Ikrimah nampak, Ikrimah cantah tangan si Mu'az ni. Tangan dia terkulai tapi tak putus habis, ada kulit cantum sikit. Kemudian Mu'az ni, dia budak lagi, mana pandai sangat. Dia pun ngesok menangis dia. Dia berlari. Dia nak berlari nak mengadu ke Rasulullah. Dia nak pergi lari ke Rasulullah. Tapi menyebabkan tangan dia yang terkulai-kulai ni, menyebabkan perjalanan dia lambat. Dia pijak tangan dia, dia sentak. Dia kata, "Hei tangan, kamu ni melambatkan aku untuk bertemu Rasulullah." Kata. Dia pun berlari ke Rasulullah. Seorang lagi yang Mu'awaz di situ lagi. Mu'awaz ni nak tetap. Dia berjaya tetap. Dia tetap kepala Abu Jahal. Abu Jahal nazak terus. Nampak? Abu Jahal dia bukan perang sangat pun. Dia sembang je lebih. Kena tetap gitu dah. Lepas tu Ikrimah nampak. Ikrimah hentak Mu'awaz. Gugur syahid Mu'awaz. Nama dia tersenarai dalam 14 orang gugur syahid. Seorang budak syahid dalam perang. Kemudian yang tadi ni, yang lari tadi ni, sampai nama dia Mu'az tadi ni, dia ngadu ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, tengok ni Ikrimah buat saya tu, Abu Jahal. Saya nak bunuh dia, ni macam ni." Lepas tu Nabi kebetulan Abdullah bin Mas'ud sebelah Nabi. "Abdullah, selesaikan." Nabi kata gitu. "Abdullah, selesaikan." Abdullah bin Mas'ud dia faham, pergi dengan pedang, dia cari. Masa tu Abu Jahal nazak dah. Gitu dah, terbaring kat situ. Dia pergi, dia nak tetap. Abu Jahal kata, "Nanti aku nak tanya siapa yang menang." Kata. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Allah telah memalukan kamu dan kumpulan-kumpulan kamu." Sak gitu. Putus kepala dan bercerai kepala dengan badan. Abdullah bin Mas'ud ambil kepala, angkat. Bila tengok ketua dia mati dah, anak buah lain habis lintang bukang lari. Ada yang terjun laut lah apa semua. Sahabat pergi kejar sampai dapat. Nampak? Ada yang berjaya lari sorokkan diri pun ada juga. Lari habis lintang bukang. Maknanya Islam dah menang. Bila kemudian Abdullah bin Mas'ud bawa kepala tu pergi jumpa Nabi. "Ya Rasulullah," dia tunjuk kepala Abu Jahal. Nabi kata apa? "Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahu akbar. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hadza Fir'aun hadhil ummah." Kata Nabi. Nabi kata, inilah Fir'aun umat ini. Nabi sangat gembira dengan terputusnya kepala Abu Jahal. Tu kita tak abar nak putus kepala ni pun. Yang melawan Islam ni dapat potong siap kan. Lawan lagi, buat main lagi dengan Islam. Jadi itulah serba ringkahnya kejayaan umat Islam di dalam perang Badar yang kita boleh ambil iktibar. Jadikan cerita ni sebagai satu semangat kepada kita untuk pertahankan Islam. Jangan kita khawatir betapa ramainya musuh di hadapan kita. Memang kalau ikut semua agama tak suka dengan kita. Yang ni lah apalah dan sebagainya. Yang anti lah, yang tak anti tak ada masalah, kita boleh berkawan. Sebab tu kita kena faham kafir ada dua, kafir harbi, kafir zimmi. Kafir yang tak menentang Islam, kita berkawan dengan dia pun, berurus niaga pun tak ada masalah. Tapi kafir yang menentang Islam, jangan sekali-kali, Allah pesan dah, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu berpaling lari ke belakang bila mereka datang menyerang kamu. Sambut serangan mereka. Soal kita hidup atau mati. Kalau kita hidup lawan mereka, kita hidup dalam kejayaan menegakkan agama Allah. Kalau kita mati pun, kita mati di sisi perjuangan Islam. Mati, kita mati syahid. Maknanya hidup pemenang, mati pemenang. Itulah perjuangan Islam. Kita tak pernah kalah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan sampai 11.30. Dapat kita kongsikan pada malam yang penuh barakah ini, malam nuzul Quran dan juga malam Badar Kubra. Moga-moga para sahabat yang ada ambil cerita ni betul-betul faham betul-betul, kan? Kita boleh kongsikan pada orang lain, sampaikan dalam ceramah ke tazkirah dan sebagainya. Tapi biar betul lah nama-nama tu.
Jangan salah pula. Nah, lagi Abu Jahal pula panglima tentera Islam. Bila pula? Dia kena biar betul. Kenal siapa musuh dan sebagainya. Nah, jadi insya-Allah moga-moga menjadi iktibar kepada kita semua dan semangat, menyuntik semangat kepada kita semua untuk mempertahankan Islam. Nah, kerana Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Jadi sekadar tu saya mohon maaf sekiranya terlajak masa dan sebagainya. Jadi sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam islamal muslimin. Allahumma ja'alna islamal Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.